Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna an naqiya anfusana wa ahlina 'adzabal jahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin alladzi ba'atsa lit-ta'lim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara sayrahumul qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang kepada kita untuk kita hidup di muka bumi ini dan melakukan ibadah kepada Allah di samping kita melaksanakan tugas-tugas dan kerja kita seharian. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah, hidup manusia ini telah ditetap dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia manusia juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepadanya panjang umur. Ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepadanya melihat sedetik alam ini, kemudian Allah SWT matikan. Dan berbagai-bagai pattern, berbagai-bagai bentuk kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mari kita muhasabah diri kita. Sebenarnya manusia ini akhirnya akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, setiap masa dan ketika manusia ini mesti merasa gembira untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah hadis diceritakan oleh Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Maksudnya Rasulullah kata, barang siapa yang berasa suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga gembira dan suka untuk bertemu dengannya. Barang siapa merasa benci untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertambah-tambah bencilah untuk bertemu dengan kita nanti. Hadis ini memberi pengajaran cukup dalam, yang mana Rasulullah menyebutkan bahawa barang siapa yang cukup gembira nak kembali dengan Allah Ta'ala, artinya gembira ini kita selalu ingat untuk balik bertemu dengan Allah SWT. Selalu kita ingat. Sebagai contoh, ada sesuatu yang kita nak jumpa pada hari esok. Nak jumpa girlfriend ke, nak jumpa ibu bapa ke, ataupun nak balik kampung dan berbagai-bagai lagi. Maka apa rasa kita nak balik kampung? Kalau balik kampung raya dan berbagai-bagai lagi, rasanya dah tak sabar dah. Tidur tak boleh, nak pejam mata, minta cepat pagi sebab nak bertemu. Begitu juga bila kita nak bertemu dengan orang yang kita suka, orang yang kita sayang, kita hati ini berdebar-debar. Tak sabar-sabar. Memikirkan bagaimana rasanya seronok jumpa. Maka begitulah manusia dengan Allah SWT. Sebab itu berlaku pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana rindunya mereka nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas tidur mereka itu tidak tidur selena kita. Dia tidur sikit saja, sedar, bangun balik, menyebut Allah, mengingatkan Allah. Kenapa? Gembira nak bertemu dengan Allah SWT. Sebab itu kita mesti ada rasa di hati kita bahawa kita gembira nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Tanda gembira ini mestilah buat persediaan. Sebagai contoh, ibaratnya kalau hari esok kita nak jumpa orang yang kita sayang, katakanlah nak jumpa isteri ke, nak jumpa siapa saja yang kita sayang, yang paling penting sekali barangkali persediaan kita. Keluarkan semua baju dan almari, letak satu. Tengok yang mana sesuai nak pakai esok ni. Yang mana sesuai. Kita fikir yang paling sesuai. Sebab apa? Buat persediaan nak jumpa hari esok. Buat persediaan. Latih gaya jalan, latih gaya senyum. Agaknya begitulah lebih kurang. Kerana nak jumpa sangat. Dan dengan Allah SWT begitulah. Begitulah kita, oleh kerana hari-hari manusia rasa akan berjumpa dengan Allah. Kita setiap masa ketika menyebut Allah. Inilah Nabi Muhammad kata, barang siapa rasa gembira nak bertemu dengan Allah, Allah cukup gembira. Sebab itu di hati kita mesti ada rasa kita akan bertemu dengan Allah. Jangan kita rasa benci. Ada juga orang yang berasa takut. Berasa takut bila sebut mati. Jangan sebut.
yang sebut kata dia. Kenapa? Kerana dia takut sangat menyebut perkataan itu kerana takut berlaku kepadanya. Itu berlaku dalam masyarakat Melayu khasnya. Kalau kita pergi rumah orang contoh. Dia pun jemputlah makan. Kita kata minta maaf, dah kenyang sangat dah ni, kenyang sangat ni. Ambil juga kata dia. Nanti kempunan. Kita punya takut mati, ambil juga. Dan takut kempunan. Itu dia. Takutnya berlaku musibah. Sebenarnya dalam kehidupan manusia, sebenarnya lebih baik dia merasa cinta untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Arti dia buat persediaan awal. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT. Disebut lagi bahawa yang tidak memikir tentang mati ini, disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis, iaitu yang tidak memikir tentang mati ini bukan manusia. Tetapi yang tidak memikir tentang mati ini ialah makhluk yang bukan manusia, yang disebut sebagai hayawanat, binatang-binatang. Ini kumpulan yang tidak pernah memikirkan untuk mati. Rasulullah kata, tak ada. Kata dalam hadis Rasulullah kata, "Lau ta'lamul hayawanat ma ta'lamuna minal mauti ma akaltum lahman saminan abada." Rasulullah kata, kalaulah haiwan itu tahu bahawa dia ini akan mati, nescaya kata Rasulullah SAW, kamu tidak akan berjaya makan daging binatang-binatang ini, iaitu makan daging binatang-binatang yang gemuk selama-lamanya. Semua sekali. Kalau makan lembu kurus, tulang aja. Asyik sup tulang saja. Sup daging tak ada. Sebab apa? Lembu kecewa mikir, aku ni tak lama nak kena sembelih. Ni tak lama ni raya haji dah ni. Tak lama kena korban. Lah lembu kurus. Ini tidak. Lembu dah tahu dah. Dia dibeli kerana nak dikorban raya haji ni. Maka dia makin gemuk dia lagi. Sebab dia tak tahu kata Rasulullah bahawa dia akan mati. Tapi kita sebagai manusia yang dah tahu mati, sepatutnya insya-Allah kita beria-ria untuk bertemu dengan Allah SWT. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, insya-Allah kembali kita kepada paparan awal tadi tentang bahawa yang tahu untuk mati ini hanya manusia saja. Jadi oleh itu, sebab itu kita kena beria-ia benar untuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan inilah, apabila kita lihat, kita yakin benar, kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, apakah persediaan yang harus kita lakukan? Baik itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa manusia ini, oleh kerana dia tidak menyedari dirinya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia yang disebut dalam Al-Quranul Karim bahawa dalam suasana yang amat terperanjat, yang amat tak sedar, tiba-tiba mati saja. Lalu mereka ini dalam firman Allah Ta'ala sebut, mereka menyeru, merayu pada Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib, wa asaddaqa wa akum minas salihin, wa lan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha." Allah Ta'ala menyebutkan, orang-orang yang tak berkesempatan memikir tentang mati, tak ada persediaan langsung, tiba-tiba mati saja. Dia berkata kepada Allah SWT, dia kata, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, kalaulah ya Allah, engkau tidak cepatkan aku mati ni ya Allah. Wa asaddaqa, aku nak benarkan ya Allah apa yang engkau sebut dalam Al-Quran Karim. Aku nak benarkan ya Allah apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Wa akum minas salihin, lantas ya Allah aku nak jadi orang salih. Artinya manusia ini menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia masuk neraka, sebab dia tak sempat beramal ibadah, sebab dia tak mempunyai kesediaan untuk bertemu Allah Ta'ala, dia salahkan Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala cepatkan dia mati. Allah Ta'ala beri jawapan, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Sekali-kali tidak, Allah Ta'ala kata, aku akhirkan ajal manusia, waktu mati manusia bila sampai masa. Ini jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan masuk dalam kumpulan yang protes Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala mematikan kita awal. Sebab itu dalam kehidupan ini kita mesti bayangkan setiap masa ketika kita akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu atas muka bumi ini kita nampak Allah Taala jadikan model-model untuk menjadi bahan manusia berfikir. Allah matikan kadang-kala dalam keluarga kita. Kita ada anak kita yang baru lahir. Allah Ta'ala mati lebih awal pada kita. Sepatutnya manusia memuhasabah diri.
Sedangkan anak kita baru berumur sehari pun juga Allah Ta'ala telah matikan. Ini Allah Ta'ala nak suruh manusia berfikir. Ini kan kita yang sudah berusia. Apatah lagi, ibaratnya kalau buah durian yang masak boleh gugur. Ini kan pula bagaimana buah durian yang seterusnya. Buah durian yang putih, yang belum masak pun gugur. Ini kan buah durian yang masak lagi cepat gugur. Jadi melambangkan satu analogi, satu percontohan untuk manusia berfikir bahawa dia akan kembali pada Allah SWT. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Sebab kita semua akan kembali. Apabila kita memikirkan manusia sudah kembali pada Allah SWT, semua akan kembali. Sebab itu dalam kehidupan ini manusia mesti beristiqamah, melakukan amal kebajikan sebanyak mana mungkin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala sebutkan. Sesungguhnya Allah SWT kata, orang-orang yang beriman itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka beristiqamah. Beristiqamah mempertahankan ungkapan yang mengatakan Tuhan mereka itu Allah. Artinya mereka beristiqamah meletakkan Allah sebagai Tuhan, yaitu meletakkan beristiqamah melakukan ibadah penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah Allah Subhanahu wa taala kata ketika mana akan turun kepadanya malaikat. Ada juga disebutkan ketika ia nak mati, datanglah para malaikat menyebut kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai manusia yang beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang meneruskan ibadahnya, meneruskan ketaatan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Sebabnya waktu nak mati semua orang takut, semua orang bimbang. Sebab itu bila kita tengok orang sakit, jarang orang-orang sakit menyanyi-nyanyi. Mereka orang sakit menyebut nama Allah. Allah. Sebut nama Allah. Kenapa? Dia tahu bahawa ni dah dekat-dekat ni. Macam tu lebih kurang. Jadi, mereka itu datang malaikat kata, jangan takut, jangan bimbang. Bergembiralah, kata malaikat. Bergembiralah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan balasan syurga yang telah Allah Ta'ala janjikan kepadamu. Ini sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak dan kita lihat. Ini rupa-rupanya orang-orang yang beristiqamah mengaku ketuhanan. Mengaku Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas tanda pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia bukan mengaku sekadar mengaku. Kita tanya siapa Tuhan kamu? Allah. Adakah tinggal begitu saja? Tidak. Mereka melakukan amal ibadah dari masa ke semasa. Mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cukup takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup bimbang dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini yang disampaikan khabar gembira tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan ianya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan bimbang, jangan takut. Bila kita beramal ibadah, jangan susah hati. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita dan dengan janji-janjinya itu. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ramai manusia bimbang untuk kembali dan untuk mati untuk mati. Sebab itulah manusia bila dia takut dan bimbang kalau datang mati kepadanya. Kebimbangan ini sebenarnya adalah merupakan kerana kita kurang melakukan amal kebajikan pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan ungkapan para sahabat. Ungkapan mereka mengatakan wal mautu, mati itu rahatan lana, merupakan kerehatan kepada kami. Ini orang-orang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan mati itu kerehatan. Apa tak rehatnya? Karena atas dunia ini mereka bertungkus lumus melakukan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertungkus lumus melakukan kerja-kerja baik atas muka bumi. Mereka bertungkus lumus dalam menegakkan agama yang suci ini. Di samping mereka beramal, mengajak orang lain beramal dan menjaga agama dengan baik. Mereka bertungkus lumus. Mereka sanggup menggadaikan darah mereka kerana agama itu. Sebab itu sedang penonton, mereka merasakan wal mauta, dan mati itu rahatan lana, merupakan kerehatan untuk kami. Arti rehatlah kami. Jadi insya-Allah sedang penonton, paparan seterusnya akan saya buat selepas ini insya-Allah dalam membicarakan akhirnya akhirat jua kembalinya kita insya-Allah. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama nasib di sana, baik atau sebaliknya.
lembutkan tangan, ringankan beban. Sumbangan melalui SMS, tabung 2, tabung 5 atau tabung 10 dan hantarkan ke 33399. Sumbangan melalui cek boleh dibuat atas nama Tabung TV3 Bersamamu BSM dan hantarkan ke alamat tertera. Atau salurkan sumbangan anda terus ke akaun Maybank Tabung TV3 Bersamamu. Sumbangan anda amat dihargai. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Inilah gambaran kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka amat berjaga-jaga, amat bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pada itulah disebut dalam tafsir menerangkan bahawa janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun tadi. Allah Ta'ala kata para malaikat akan datang menyebutkan, membisikkan kepada kita, bergembiralah dengan syurga yang Allah SWT janjikan. Kalau kita merojak kitab Mustikah Hadis, disebutkan bagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hampir mati ini, yang sedangkan mereka ini manusia yang beriman, bertakwa pada Allah Ta'ala, dia orang baik, dia orang bagus. Petandanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala tunjukkan kepadanya tempat kembalinya. Rasulullah menyebutkan dua sahaja tempat kembali manusia selepas ini. Pertama, Rasulullah sebut hafaratun min hafarin niran, tempat kembalinya dalam kubur nanti, iaitu dalam jurang-jurang api neraka. Yang keduanya, raudhatun min riyadil jannah, iaitu taman-taman syurga. Dua saja. Manakala janji Allah SWT ini disebutkan, orang yang hampir mati ini, orang yang bagus ini, Allah sudah tunjukkan tempat kembalinya. Tempat kembalinya ke dalam waktu dalam kubur itu dalam raudhatun min riyadil jannah. Sebab itu ulama menyebutkan bahawa apabila ada orang mati, sama ada keluarga kita, bapa kita, siapa saja yang meninggal, orang Islam ini, mesti kita percepatkan sembayangkan dia, mandi, sembayang dan kebumikan dia. Sebabnya kita meletakkan sangka baik bahawa orang-orang yang mati itu Allah Ta'ala sudah tunjukkan kepadanya, memaparkan kepadanya tempat kembalinya. Maka dia berseru, wahai ahli rumahku, cepat-cepatlah hantar aku ke dalam raudhatun min riyadil jannah. Aku dah tak nak lagi duduk rumah ni. Dan aku sudah, Allah Ta'ala nampakkan janji-janjinya kepada aku. Tempat aku ialah dalam raudhatun min riyadil jannah. Sebab itu kita nak cepatkan. Sebab itu sunat elok dipercepatkan jenazah-jenazah, supaya dimandi, disemayang, dikebumikan. Jangan simpan 2, 3, 4 hari, janganlah. Sebab apa, ini boleh menyeksa mayat itu sendiri. Baik. Di antara perkhabaran itu disebut oleh para ahli tafsir, dikatakan 5 perkara janji-janji Allah Ta'ala sebutkan. Yang pertama sekali, wabshiru bil jannah, yang Allah Ta'ala suruh manusia gembira dengan syurga itu, iaitu untuk orang-orang mukmin. Diberitahu kepada dia, jangan takut, jangan ragu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sediakan kepada kamu tempat balik dan syurga. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan kepada ini janji yang Ta'ala. Yang kedua, Allah tujukan juga, kata ahli tafsir, dalam tafsir bukan, untuk orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Ditujukan wabshiru bil jannah tadi, bergembiralah kamu dengan syurga untuk orang beribadah dengan ikhlas. Beribadah dengan ikhlas. Jangan kamu khawatir, kata dia. Karena kamu juga akan Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dalam syurga untuk orang beribadah ikhlas. Jangan sedih terhadap kurang pahalamu, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan pahala-pahala mereka ini. Jadi tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, janji-janji Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala yang bersifat tidak mungkir janji. Apa yang Allah Ta'ala janji akan Allah SWT laksanakan. Jadi sedang penonton, Rasulullah menyebutkan lagi, oleh kerana kita manusia yang akan kembali semua kepada Allah SWT, tidak mengira usia dan umur. Sebab itu Sa'ir Abi Salma menyebutkan, kata Abi Salma, kata dia, ra'aitul manaya hatul ashwa wa man tusibtu mithu wa man tukhti yu'ammiru fayuram. Dalam Sa'ir Abi Salma, dia kata, ra'aitul manaya hatul ashwa. Aku lihat, kata dia, mati itu bagaikan tapak-tapak unta. Tapak-tapak unta. Maknanya tapak-tapak unta ini satu tapak-tapak yang tidak menunjukkan kepada susunan yang baik.
Wa man tusib tumithu. Ibarat pasir yang dipijak oleh unta. Tumithu. Pasir yang dipijak oleh unta akan berkesan. Unta itu melangkah bukan mengikut susunan yang terbaik. Kadang dia sini, situ, sini, tak tentu. Begitulah mati. Mana pasir yang dipijak oleh unta, dia akan berkesan. Dan begitu tentang kematian. Mana-mana yang datang mati, dia akan mati. Katakanlah kita ada 10 orang adik-beradik. Abang Long, Abang Ngah, sampailah Abang Usun. Bukan berarti Abang Long yang mati dulu. Entah-entah yang bongsu mati dulu. Tak tentu. Inilah ra'aitul manayahatul ashwa wa man tusibtu minhu. Mana yang kena mati dulu. Tidak ada peraturan, tidak ada susunan, dan tidak ada ranking yang khas. Tidak ada. Mesti akan datanglah bila-bila masa. Tapi mana yang tak kena, yang tak sampai mati, fayuhram, panjanglah usianya sampai tua. Jadi, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, kita masih bersyukur kerana Allah Ta'ala masih memberi ruang kepada kita untuk bernafas. Dan kita tak tahu sebenarnya Allah Ta'ala telah tetapkan bilangan nafas kita ni. Kalau ibarat liter oksigen itu, Allah Ta'ala dah tetapkan. Kalau kita isi minyak, nak 10 liter. Dia bagi 10 liter. Dan Allah Ta'ala juga sudah tetapkan liternya, sukatan oksigen yang kita tarik itu. Tapi kita tak tahu berapa liter peruntukan untuk kita ni. Sampai ketikanya, sangkut. Rupa dah habis dah, kering dah oksigen yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita. Mati kita. Macam itulah, lebih kurang. Jadi, baik itu kata Rasulullah SAW, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang bijak, kata Rasulullah SAW, akyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang bijak, orang-orang cerdik, orang pandai. Ya. Yang mana mereka ini akan berjaga-jaga terhadap dirinya dan amalnya sebelum dia mati. Artinya, dia selalu mengawasi dirinya, kontrol dirinya, kontrol amalnya. Artinya, jaga diri, jangan sampai melakukan perkara mungkar. Jaga anggota, jangan buat perkara mungkar. Jaga segala-galanya, jangan berlaku perkara-perkara mungkar. Dan juga menambahkan amalnya sebelum datangnya mati. Dah datang mati, tak boleh buat apa-apa lagi. Artinya sebelum masa hidup inilah yang kita nak jaga sungguh-sungguh. Jaga makanan, jangan ada yang haram. Jangan masuk yang haram. Jaga anggota, jangan buat yang haram. Jaga mata, jangan tengok yang haram. Dan berbagai-bagai lagi. Dan tambahkan amal-amal kebajikan kita dari masa ke semasa. Hingga akhir hayat kita. Maka inilah orang yang bijak, orang yang pandai, kata Rasulullah SAW. Dan sebaliknya lah, orang yang tak pandai, orang yang tak bijak, dia tidak mengambil kira perkara-perkara ini. Jadi, sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, walau bagaimanapun, manusia ini semua akan kembali pada Allah SWT. Dan biarlah kembali kita kepada Allah Ta'ala. Kembalinya kita dengan Allah Ta'ala redha, insyaAllah. Jadi sekadar ini saja untuk muhasabah diri kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari yang ditentukan oleh Allah SWT. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Terdengar saya